Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anis Najwa Najiha binti Ismail dan ahli kumpulan saya iaitu Rizwan Abdul Ghafur. Okey, kami akan membentangkan soalan nombor 8 iaitu apakah tujuan jadual dan graf dalam penulisan sains sosial? Bincangkan kriteria yang perlu diambil kira bila menghurai sesuatu jadual. Okey, kita pergi ke slide seterusnya. Kita pergi kepada pengenalan. Okey, penulisan akademik ni ialah merupakan satu hasil yang telah dibuat berdasarkan perangkaan draft sesuatu objek. Okey, misalnya penulis boleh memilih struktur ayat dan juga memilih data yang sesuai digunakan dalam penulisan yang ingin mereka tulis. Okey. Banyak kaedah penyampaian idea dan juga objektif yang telah digunakan. Contohnya penggunaan graf, jadual dan juga cartapai. Okey, dalamnya juga terdapat beberapa tujuan penggunaan jadual, graf dan cartapai dalam penulisan akademik. Okey, yang seperti yang kita tahu, terdapat beberapa kriteria penting yang diambil kira apabila menghuraikan sesuatu jadual. Okey, slide seterusnya ialah tujuan jadual dan graf. Okey, tujuan yang pertama adalah memudahkan pembaca untuk memahami, mengenal pasti idea yang diutarakan. Yang kedua, memberi petunjuk kepada kepelbagaian isu yang dibincangkan. Yang ketiga, untuk menyusun, mengatur dan menghuraikan fakta dan maklumat. Yang keempat ialah meringkaskan maklumat yang berterabur. Okey, untuk poin yang keempat ni saya akan bagi contoh. Misalnya, penulis mendapat bahan kajian melalui bacaan ilmiah, esei, jurnal. Okey, daripada bahan yang tersebut, contohnya saya ambil kajian sebagai taburan penduduk. Okey, macam taburan penduduk apabila ditulis dalam esei, maklumatnya kurang tepat ataupun disalahkan penyampaian maklumat. Okey, contohnya dalam penulisan esei pola taburan penduduk ni ada banyak nombor, lepas tu ada tahun terkini dan tahun lepas. Okey, contohnya kalau dalam jadual mesti ada tajuk, lepas tu ada tahun terkini dan tahun lepas. Okey, lepas tu berapa penduduk di negara tersebut mengikut kategori. Okey, dari situ kita akan nampak kiri dan kanan dia, kita akan nampak beza antara tahun tersebut dengan tahun tersebut. Okey, kalau penyampaian maklumat pola penduduk ni mengikut esei, setengah penulis akan salah mentafsirnya. Contohnya semakin tinggi, semakin rendah, ataupun ayat yang lebih sesuai macam akan jadi kecelaruan. Okey. Poin yang seterusnya ialah penggunaan nombor dalam jadual, graf yang dapat memberi maklumat yang tepat. Okey, ini dia berhubung kait dengan poin yang nombor 4. Okey, saya akan menerangkan jenis-jenis carta. Okey, carta yang pertama ialah cartapai. Cartapai ni digunakan kalau kita punya data dalam peratus. Contoh peratus keluasan kawasan tanaman terpilih di Malaysia pada tahun 1992. Okey, yang kita lihat tu kapal kelapa sawit, kawasan kelapa sawit lebih besar daripada peratus kawasan getah. Manakala kawasan getah peratusnya lebih besar daripada peratus kawasan padi. Dan kawasan padi merupakan peratus yang besar daripada kawasan tanaman lain-lain. Okey, daripada situ kita boleh nampak lebih jelas perbandingan sesuatu maklumat yang ada di dalam cartapai tersebut. Yang kedua ialah carta palang melintang. Yang ketiga, histogram. Okey, histogram ni selalunya digunakan dalam matematik, mathemod. Okey, contohnya lah kan, dalam
dalam satu tu dia bagi jadual yang jadual dan ditransferkan kepada histogram. Carta yang keempat ialah graf garisan. Macam kami punya program geografi, kami contohnya mengkaji purata hujan bagi setiap tahun. Contohnya tahun lepas dengan tahun terkini, ataupun 2 tahun lepas dengan tahun lepas. Ikutlah kesesuaian. Contohnya kan, graf garis ni boleh digunakan untuk menunjukkan pada per month tu mana purata hujan tinggi dan mana purata hujan rendah. Yang ni sesuai untuk penyelidikan geografi atau yang berkaitan dengannya. Carta yang nombor 4 ialah jadual. Seperti yang kita tengok dalam graf dalam PowerPoint. Contoh jadual merupakan pelepasan cukai individu per Mostatin bagi tahun 2010. Itu adalah tajuk. Itu adalah tajuk apa yang dikaji. Sebab penyelidikan berdasarkan tajuk yang dikaji. Berdasarkan jadual itu ada bilangan, jenis potongan individu dan amount. Kalau contohnya kan jadual ini kita transfer dia kepada penulisan esei, maklumat yang disampaikan tidak tepat dan menimbulkan kesalahfahaman. Apabila kita memaparkan sebagai jadual, jadi kita lebih tahu, lebih tepat untuk individu saudara dan saudara tanggungan berapa amount dia, lepas tu perbelanjaan perubatan yang berapa amount dia. Lepas tu keberkesanan penyampaian maklumat lebih tepat. Yang keenam ialah carta palang menegak. Carta palang menegak ini selalu digunakan dalam basic atau rujukan basic. Contohnya lah, yang seterusnya ialah kriteria yang perlu diambil kira dalam menghuraikan jadual. Yang pertama, penulis perlulah mengambil masa dan meneliti maklumat yang dikaji. Yang kedua adalah penulis baca perkataan yang ada dalam jadual seperti dalam tajuk. Yang ketiga, dapatkan maklumat cara angka yang tertinggi dan terendah. Perbezaan yang nyata antara angka, kemungkinan wujudnya pola dan trend. Yang seterusnya ialah penulis terus memilih jenis jadual atau graf yang paling sesuai dengan data, tujuan, format persembahan dan kumpulan pengguna. Contohnya, data yang mempunyai julat yang sederhana sesuai menggunakan, contohnya gunakan jadual ke, graf ke atau carta. Kesimpulannya adalah bukan semua data yang diperolehi di dalam bidang sains sosial dapat dikeluarkan dalam bentuk esei. Macam saya cakap tadi, program geografi, contohnya lah program saya, program geografi, banyak menggunakan jadual, carta dan pai untuk memamerkan kami punya penyelidikan. Tetapi dalam sains sosial juga, contohnya dalam sejarah kah apakah, ataupun daripada penulisan akademik sendiri, banyak menyelidik dan memamerkan sebuah penyelidikan melalui bentuk esei. Namun tanggapan hasil penyelidikan hanya perlu dipersembahkan dalam bentuk haruslah diperbetulkan. Yang itu yang saya masukkan daripada awal-awal tadi. Namun begitu, penyelidikan pula tidak secara mutlak menghasilkan data ataupun fakta. Itu yang saya cakapkan pasal antara program-program atau subjek-subjek yang perlu memamerkan hasil penyelidikan melalui jadual ataupun esei. Yang akhir sekali, kita haruslah berkebolehan menguasai data dan taksiran di sebalik jadual atau carta. Yang ni saya akan terangkan sikit. Kita sebagai penyelidik, bukan kita hanya menaksir jadual tu yang apa yang tercatat di dalamnya. Contohnya lah pola kependudukan.
pada tahun ni dan pada tahun sekarang. Pada tahun lepas dan tahun sekarang. Tahun lepas dan tahun sekarang ada perbezaan. Macam tahun lepas penduduk lebih ramai, tahun ni penduduk lebih kurang. Okey, kita kena cari apa punca kekurangan penduduk, bagaimana untuk menambahkan penduduk, apa kesan kalau penduduk bertambah, kesan penduduk berkurang, dan trend, pola. Kita apa yang terjadi? Contohnya pola kependudukan ke apa ke. Okey, itu saja yang saya boleh huraikan dalam saya punya soalan nombor 8 ni. Okey, seterusnya saya akan bukakan soalan untuk kawan-kawan. Sekiranya ada part-part yang tak faham, boleh bertanya terus kepada kami. Terima kasih.